Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Zulkarnain bin Abdullah dengan nomor metrik 84789 dan hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Teori Relevance dalam filem Anakku Sazali. Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengenal pasti ujaran implisit yang terdapat dalam filem Anakku Sazali serta menganalisis ujaran tersebut menggunakan teori relevance oleh Spielberg dan Wilson dan rangka rujuk silang oleh Kempson. Objektif kajian ini terbahagi kepada dua, yaitu objektif pertama mengenal pasti ujaran implisit yang terdapat dalam filem Anakku Sazali dan objektif kedua pula ialah menganalisis ujaran implisit yang terdapat dalam filem Anakku Sazali berdasarkan TR dan RRS. Dari segi metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif dan pendekatan analisis kandungan untuk meneroka penerapan TR dan RRS dalam filem Anakku Sazali. Kemudian data yang dikumpulkan adalah bersifat deskriptif. Untuk instrumen kajian pula, kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian filem yang ditonton sebanyak 3 kali dan kaedah transkripsi yaitu sebanyak 736 dialog telah ditranskrip dan 31 ujaran berkemungkinan mengandungi makna implisit telah dikenal pasti. Daripada jumlah itu, 15 data akan dianalisis secara mendalam kerana konteksnya yang kaya dan mengandungi tahap kesamaran yang tinggi. Bagi kaedah pengumpulan data itu terbagi kepada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data kajian ini merangkumi data primer yang diperoleh daripada pemerhatian dan transkripsi filem Anakku Sazali serta data sekunder seperti kajian lepas dan teori relevan serta rangka rujuk silang. Bagi prosedur analisis data pula, untuk objektif pertama, sebanyak 31 ujaran implisit telah dihimpunkan dan disusun dalam jadual yang memaparkan bilangan, babak dialog atau data watak yang menuturkan dan ujaran tersebut berlaku. Untuk objektif kedua pula, 15 ujaran akan dipilih daripada 31 ujaran kemudian akan dianalisis berdasarkan kerangka yang diadaptasi daripada kajian Zakaria et al. Pada tahun 2023 yang melibatkan beberapa langkah. Pertama, pengkaji akan mengenal pasti makna eksplikator iaitu makna tersurat. Seterusnya, pengkaji akan menganalisis andaian implikator iaitu makna tersirat. Kemudian pengkaji akan mencapai kesimpulan implikator iaitu makna sebenar yang dapat dijelaskan dengan merujuk kepada elemen-elemen dalam filem. TR dan RRS akan digunakan bagi membantu analisis data. Kemudian sumber sekunder seperti artikel dan kajian lepas akan digunakan untuk menyokong dan membandingkan hasil analisis. Bagi memenuhi objektif pertama, sebanyak 31 data atau ujaran telah dikenal pasti dan kemungkinan mengandungi ujaran implisit. Semua data tersebut diletakkan dalam jadual 1 dan jadual 2 dalam slide seterusnya. Daripada 31 ujaran dalam jadual 1 dan 2 itu tadi, hanya 15 data terpilih untuk dianalisis dengan lebih mendalam, merangkumi data ke-6, 88 dan data seterusnya yang dipaparkan di bahagian bawah jadual 2 ini. Data ini dipilih kerana menunjukkan kekayaan konteks, tahap kesamaran, makna yang tinggi dan potensi untuk menghasilkan pelbagai tafsiran. Bagi analisis data objektif kedua, hanya 2 sahaja yang akan dibentangkan daripada 15 data. Data tersebut adalah data ke-88 dan data ke-731. Contoh pertama ialah data ke-88, iaitu ketika Aziz berkata, "Tetaplah ada peluang makan nasi minyak ya." Secara literal, frasa ini merujuk kepada makanan, tetapi dalam budaya Melayu, makan nasi minyak sebenarnya merujuk kepada perkahwinan. Oleh itu, ujaran Aziz menyiratkan pertanyaan halus tentang status perkahwinan timah, bukan soalnya makanan. Berdasarkan TR oleh Spielberg dan Wilson pada tahun 1986, penonton dapat membuat inferan berdasarkan konteks budaya lalu memahami maksud tersirat dengan usaha pemprosesan yang minimum. Makna ini diperkukuh melalui rangka rujuk silang apabila timah menjawab, "Ya, tak lama lagi," dan Ismail pula menambah, "Mudah-mudahan." Kedua-dua jawapan ini menguatkan makna implisit tadi yang pada awalnya bersifat samar. Menurut prinsip pengukuran maklumat pula, penonton juga secara automatik menolak tafsiran literal bahawa memakan nasi yang berminyak kerana ia tidak relevan dengan konteks sosial baba. Ini menunjukkan betapa ungkapan pendek seperti ini membawa makna budaya yang mendalam bergantung kepada konteks dan pemahaman bersama. Contoh terakhir pula ialah data ke-15, iaitu dalam babak ke-94 apabila Hasan berkata, "Hello polis, ini Hasan cakap, bapa dari Sazali. Sazali sedang berada di rumah saya. Datanglah dengan segera." Ujaran ini pada permukaan hanya menyampaikan maklumat tentang lokasi Sazali. Namun secara implisit, Hasan sebenarnya sedang membuat laporan kepada polis tentang anaknya sendiri. Mengikut teori relevance oleh Spielberg dan Wilson pada tahun 1986, pemahaman makna implisit ini berlaku kerana penonton menggunakan konteks sebelum
pendukungnya untuk membuat inference. Dalam naratif film, penonton telah tahu bahwa Sazali terlibat dalam jenayah dan sedang diburu oleh polis. Jadi dalam babak ke-88, ujaran Sazali, "Bapak berikanlah Sazali perlindungan." Situasi Hasan pada ketika Sazali mengucapkan ujaran tersebut hanyalah tunduk sambil memikirkan sesuatu. Ini menunjukkan Hasan belum membuat keputusan muktamad dan sedang berdepan dengan dilema moral antara tanggung jawab sebagai ayah dan kewajiban kepada undang-undang. Menurut Res pada tahun 1986, situasi ini jelas menunjukkan dilema moral apabila seseorang berdepan dengan dua pilihan yang kedua-dua sah secara etika, dan dalam konteks ini kasih seorang ayah dan tanggung jawab kepada undang-undang. Kemudian doa Hasan dalam babak ke-94, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang bapa," menjadi isyarat emosional dan spiritual bahwa dia telah mencapai keputusan akhir. Menurut Lisnawati pada tahun 2024, doa menjadi cara umat Islam memohon kekuatan dalam sangat penting. Melalui rangka rujuk silang, keseluruhan dialognya yang saling berkait dan berfungsi sebagai premis tambahan yang memperkukuh tafsiran bahwa Hasan sedang membuat laporan polis kepada terhadap anaknya. Kesimpulannya, penggunaan rangka rujuk silang dan teori relevance membolehkan penonton mentafsir makna yang tersembunyi secara mendalam dan holistik, memperlihatkan konflik batin dan emosi Hasan yang akhirnya memilih keadilan walaupun dengan pengorbanan besar. Daripada analisis 15 ujaran implisit dalam filem Anakku Sazali ini, kajian menunjukkan filem ini menyampaikan mesej moral dan budaya secara halus. Melalui TR oleh Speber dan Wilson, kedua-dua data yang dibentangkan dapat difahami dengan kesan kognitif yang tinggi dengan usaha pemrosesan yang minimum. Kajian ini turut mengaplikasikan rangka rujuk silang yang menunjukkan bahwa makna dapat dibina melalui hubungan silang antara watak dan antara ujaran dan baba lain. Gabungan TR dan RS dalam kajian ini merupakan sumbangan baru yang mengisi jurang kajian terdahulu seperti Yusuf dan Hamzah 2023 dan Kadir dan Hamzah 2017 yang hanya menggunakan TR secara tunggal tanpa mempertimbangkan dimensi silang konteks yang seperti dalam rangka rujuk silang. Kajian ini telah mencapai kedua-dua objektif, yaitu mengenal pasti dan menganalisis ujaran implisit menggunakan TR dan RRS. Hasil menunjukkan ujaran implisit menyampaikan makna moral, sindiran, dan nilai budaya yang memerlukan inference konteks. Kajian yang penting bagi meningkatkan kefahaman komunikasi tersirat, mengangkat film sebagai medium pendidikan budaya, mengisi jurang kajian terdahulu, serta memperkukuh analisis dramatik dalam wacana visual Melayu. Ia juga membuktikan bahwa ujaran implisit mencerminkan akal budi Melayu dan relevance merentasi generasi. Sekian saja daripada pembentangan daripada saya ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian Anda semua.